Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar Puan Rosmini, Saudara Azrul Jalil? Waalaikumsalam. Begitu juga dengan Saudara Syamsul Anwar. Doa saya anda sihat ya. Saudara Syah Ibrahim, Saudara Badrul Zaman Abdul Rahman. Waalaikumsalam. Saudara Mustafa Ilyas, terima kasih menemani saya saban malam. Begitu juga dengan Cik Sam. Pembalasan Masyar, apa khabar? Khabar baik, Yub. Saudara Zamari LC, Saudara Alan Haji Din. Panggil dia Alan, dia marah. Panggil Alan, orang Kelang. Saudara Syarul Azam, selamat malam. Begitu juga dengan Saudara Satria Setiawan. Yang kini berada namanya Satria Setiawan, tapi tinggal di Mengelembu. Saudara Kamu Zaman Johan, apa khabar? Saudara Oping Temung. Begitu juga dengan Saudara Jaafar Syuhadah. Agar sihat wafiat semuanya. Alan, ya. Terima kasih Alan. Bayi Medan, bayi ke bayi tak tahulah saya. Puan Hamidah Kamal, apa khabar? Hamidah Kamat, apa khabar? Saudara Joka, Saudara Abdul Aziz Cik Hashim, Saudara Hisham Muhammad. Jangan lupa saudara like, share dan subscribe juga di Instagram. Apa khabar? Terakhir Tasbih, Saudara Azizam, Saudara Azhar, Tok Kaya, Saudara Muhammad Arif bin Ishaq, Saudara Azizam, Saudara Muhammad Aziz Ryan, Saudara Azli di Instagram, saudara Rikin Transport, Jumaidi Adi, Saudara Jamal Arifin. Begitu juga dengan Cik Bunga Matahari, nama sedap-sedap. Saudara Samani Zulbari dari Kampung Kuala Warisan. Apa khabar perjuangan di Kampung Kuala Warisan? Saudara Samim, saya mengharapkan teman-teman di Kuala Warisan itu dapat menyelesaikan masalah. Tadi saya dah pergi ke kampung Kuala Warisan di Sabah, saudara. Saudara Yusuf Ishaq, Saudara Lokman, Saudara Awad Muhammad Nasir. Itu juga dengan Syahuddin, Saudara Cik Rosli, Mat Zaizi, Saudara Ating, Saudara Yahya Amin. Saya minta maaf saudara, laju yang naik ni. Saudara Tailong, Saudara Irfan, Saudara Yauman Waris dan Yahya Armin. Pada teman-teman yang tak sempat saya santuni, Tuan Haji Wan Ismail, Saudara Saidi alias, Joka Karim, Saudara Kalsum, Misman Satar dan yang lain, Jaki Linglung dari Penang. Saya minta maaf lah saudara. Saudara Arif Shah, apa khabar saudara? Doa saya agar anda sihat. Saya harap Arif Shah ini adalah teman saya, mantan wakil rakyat di saya masih ingat persahabatan kita terjalin lama. Baik saudara, saya harus meneruskan pencerahan. Jangan ambil masa banyak sangat ya. Saudara Hazrul, Saudara Zul Mashal, Saudara Rosi Yunus. Hari ini saudara, hari Jumaat, hari yang penuh rahmat. Saudara, tanggal 9 September yang merupakan hari yang ke-905. Dah 905 hari dah, bertahun dah bumi kita ini dijengah oleh virus corona, mengakibatkan hadirnya penyakit COVID-19. Laporan saudara Rio dan juga saudara Jamil Idris hari ini nampaknya ada sikit susut. Kemarin 2,428 jangkitan, tapi semalam ada 2,226 jangkitan. Masih banyak saudara. Kerana itu jumlahnya sudah pun mencapai, jumlah yang terkumpul sudah mencapai 4,800,335 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Sakit ini COVID-19. Dan semalam dilaporkan mengundang 8 kematian. Sebab itu saudara, Puan Syarifah Hafifah, Anak V, Saudara Muhammad Syaril Azwan. Itu juga dengan Samin, Saudara Nurizan, Saudara Hairi Yang Cik, Saudara Mustafa Ibrahim. Girap, sabar. Saudara, saya harap agar kita jaga kebersihan diri kita, kesihatan kita. Ini musim hujan ni. Musim hujan ni mudah, Saudara Muhammad Syaril, mudah jangkitan virus corona ini. Dari laporan Saudara Rio dan Saudara Jamil, terdapat peningkatan jangkitan di 10 buah negeri, saudara. Susutnya cuma 5 negeri saja. Dan Putrajaya kekal jangkitan sejumlah 42. Negeri Perak meningkat balik 204. Selangor susut kepada 448. Wilayah Persekutuan naik balik kepada 548. Sarawak juga meningkat 114 dan Sabah terus meningkat lagi 190 jangkitan. Melaka 117. Itulah
Saudara, 7 negeri yang masih lagi ada jangkitan di atas 100. Lain-lain negeri nampak gayanya alhamdulillah di bawah 100. Jadi saudara, berusahalah kita untuk memutuskan jaringan virus corona. Mohon izin saudara untuk seketika saudara Muhammad Syaril hidup UMNO, saudara Wasyarudin, Puan Nursyidah Kasim, untuk saya mewawarkan ini segmen e-commerce. Tujuannya lain tak ada, berniaga saudara, carilah rezeki yang halal saudara Nizar Fikri. Kalau anda mempunyai produk, hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241. Tapi jangan lupalah, Al-Azhar dia berniaga Stangi Al-Baqur, Harum Semerbak. Tadi saya solat Jumaat tadi di masjid di Kampung Pandan. Mereka membakar Stangi itu Harum Semerbak. Sedap, khusyuk bila kita solat. Saya solat Jumaat tadi, wangi satu masjid saudara. Dan Al-Azhar juga memasarkan minyak wangi daripada Timur Tengah. Kalau tanya dengan saya, memanglah saya menggunakan parfum jenama Amir Al-Qud yang dibuat berasaskan daripada kayu gaharu saudara. Samping itu jangan lupa, kalau mereka yang nak jaga kesihatan, nak mengelakkan jumlah gula dalam darah dan dalam badan kita, mintalah daripada Al-Azhar, iaitu gula O, kerana gula O ini tidak ada kalori saudara. Kalau tak dapat dengan Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah. Siti Farehah jangan lupa, dendeng manis Siti Farehah saudara. Dendeng manis Siti Farehah sedap dimakan, boleh makan dengan roti, boleh makan dengan nasi, memang sedap. Harganya masih lagi, beliau mengekalkan harga yang lama, walaupun harga daging naik, harga barang-barang lain naik, dia masih mengekalkan harga lama. Hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300 saudara. Dan bagi teman-teman di Lembah Kelang, untuk mendapat bekalan buah-buahan yang gradenya AAA, hubungi Syauqi di talian 012-357-5703. Buah-buahan tersebut boleh terus dihantar ke rumah saudara. Akhir sekali, tentulah makanan kegemaran saya, jangan lupa saudara, iaitu popiah sira Lady Maria. Memang sedap saudara, pedas, rangup dan manis. Hubungi Nizam 019-435-1203. Mampu beli, mampu rasa dan memang enak saudara. Itulah seketika dalam segmen e-commerce. Saudara Man Kidal, saudara Lobai Zamri, saudara Ramlan di Instagram, saudara Maris Enikong, GGSTAG, tak tahu saya apa maksudnya. Saudara Mar Hakim, saudara Rahman, saudara Abdul. Baik saudara, kita masuk segmen naluri kehidupan. Ini penting untuk dijadikan sebagai laluan ataupun panduan kehidupan kita. Kerana daripada Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, siapakah yang mahu mengambil beberapa kalimat daripada lalu mengamalkannya atau mengajarkan pada orang yang akan mengamalkannya? Lantas Abu Hurairah menjawab, saya, duhai Rasulullah. Baginda Rasulullah memegang tangan Abu Hurairah lalu menyebut 5 perkara. Pertama, jauhkanlah larangan-larangan, nescaya kamu akan menjadi orang yang paling beribadah. Kedua, terimalah pemberian Allah dengan rela, nescaya engkau akan menjadi orang paling kaya. Itu kata Rasulullah saudara. Ketiga, berbuat baiklah kepada jiran tetangga, nescaya kamu akan menjadi orang yang benar-benar beriman. Keempat, kasihilah orang lain seperti mana engkau mengasihi dirimu sendiri, nescaya engkau akan menjadi orang Muslim yang sebenar-benarnya. Dan yang kelima, janganlah banyak ketawa, kerana banyak ketawa akan mematikan hatimu. Hadis ini adalah riwayat Tirmizi yang ke-2227. Status hadis ini adalah hadis hasan. Ya saudara, bagaimana baginda Rasulullah SAW mengajar kita untuk mengambil pesanan baginda untuk diamalkan dan disampaikan kepada orang lain. Baginda berpesan, jauhi larangan dan tegahan, seperti minum arak, berjudi, mencuri, ataupun meninggalkan perintah yang wajib. Umpamanya kita solat, jangan ditinggalkan saudara, agar kita menjadi orang yang paling beribadat. Ya saudara. Kedua, kita harus merasa redha dan puas hati dengan apa yang dikurniakan oleh Allah SWT. Sikit banyak kita kena redha saudara. Tak perlu kita berkeluh kesah ataupun kita merasa kecewa serta kita merasa tamak dengan apa yang kita miliki.
yakinlah saya, setiap sesuatu itu adalah ketentuan takdir Allah. Nescaya kita akan menjadi orang yang paling kaya. Dan ketiga, berbuat baik kepada jiran tetangga dengan sentiasa menyayangi mereka, memberi pertolongan, menziarahi, tidak menyakiti sama ada dengan perbuatan, perkataan dan sebagainya. Kerana kita harus menjaga hak kejiranan sama ada mereka itu Muslim ataupun bukan Muslim. Itu adalah bukti kesempurnaan iman kita saudara. Dan keempat, mengasihi orang lain sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Ini merupakan bukti keislaman dan keimanan seseorang. Tidak boleh kita menzalimi dan menginaya serta menyakiti saudara kita yang lain saudara. Dan jangan banyak ketawa. Ini pesan Rasulullah. Jangan banyak ketawa. Orang kata kalau banyak ketawa ni, maka syaitan menghampiri kita. Kerana kalau kita banyak gelak ketawa, akan melalaikan seseorang itu daripada mengingati Allah, serta menjadi penyebab menghalang hadirnya cahaya petunjuk dan juga boleh mematikan hati kita. Oleh itu saudara, marilah kita menjaga hak Allah, hak diri dan hak manusia. Peliharalah hubungan yang baik sama insan dengan Allah atas nama kecintaan kita kepada Allah SWT. Ingat saudara, itu sekadar panduan dan naluri kehidupan. Baik saudara, kita masuk segmen Mutara Kata. Ini yang dipesankan oleh sahabat saya. Tak silap saya, yang ini dipesankan oleh Tan Sri Osusuka. Katanya, mengapa orang baik sering dikhianati? Ini persoalannya. Mengapa orang baik sering dikhianati? Ini disebabkan orang baik selalu memandang orang lain dengan tulus, seperti dirinya, tanpa sebarang prasangka buruk. Tak apalah, orang nak buat baik, orang nak buat jahat dengan kita pun terpulanglah. Jangan kita fikirkan apa balasan dan sebagainya. Kita harus sentiasa berlapang dada. Orang nak buat apa pun buatlah. Kerana ingat saudara, kita punya Tuhan. Kita punya ajaran kehidupan kita saudara. Baik? Dan saya juga mengingatkan pimpinan negara, jangan berbelanja tanpa had. Dan kita khawatir kalau negara berbelanja tanpa had, maka negara akan muflis. Ini pesanan yang perlu dihayati oleh setiap pimpinan negara. Baik saudara, tajuk bicara kita malam ini, bagai menampi beras dalam antah. Selalunya orang kata menampi antah dalam beras. Ini bagai menampi beras dalam antah. Ertinya saudara, kita mencari sesuatu yang baik dalam benda yang dah tak ada dah buruk dah. Dah hancur berkecai saudara. Jadi kita tampilah nak mencari adanya beras dalam antah. Sebelum saya memberi pencerahan, kita santun dulu pantun Pak Nazir. Terima kasih Pak Nazir. Saban hari menghantar kiriman pantun untuk kita berkongsi. Ada teguran, ada sindiran dan ada pengajaran yang diberikan oleh Pak Nazir. Terima kasih Pak Nazir. Nun jauh di hujung benua, iaitu di Perlis, Indra Kayangan. Kata Pak Nazir, berasa penat mengait buah, terlalu lama termengah-mengah. Allah melaknat perlibat rasuah, pemberi, penerima, orang tengah. Jadi bukan saja orang yang menerima, orang yang memberi ataupun orang menjadi orang tengah pun dilaknati oleh Allah SWT. Tambah Pak Nazir lagi, Pak Busu, penanam padi, menarah batas tepi sawah. Berita palsu menjadi-jadi, baik di atas maupun di bawah. Artinya Pak Nazir sekarang ni, beliau dalam usia warga emas. Usia Pak Nazir dah 80 tahun ke atas saudara. Dia bimbang tentang budaya generasi kita ini, banyak yang menghantarkan berita-berita palsu. Perkataan menarah, saya suka Pak Nazir ni, dia akan memberi penjelasan apa yang dimaksudkan tentang menarah. Menarah itu artinya memotong rumput dengan menggunakan tajak. Itulah dikatakan Pak Busu penanam padi menarah batas tepi sawah. Berita palsu menjadi-jadi, baik di atas maupun di bawah. Terima kasih Pak Nazir. Teman-teman, hayatilah apa kenyataan yang dilontarkan oleh Pak Nazir dalam pantunnya saya. Dan saya perlu mengingatkan anda, sebelum saya memberi pencerahan lagi, bagi mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam apa sahaja, sama ada channel YouTube ke, Facebook ke, mereka menyunting dan masukkan semula. Semua suntingan yang anda lakukan adalah menjadi tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab sama sekali. Begitu juga kiriman
kenyataan, persoalan yang anda lontarkan juga jika ia bercanggah dengan peraturan yang disediakan atau ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi, anda harus bertanggungjawab kerana saya tak mampu untuk memantau setiap persoalan yang anda lontarkan. Ini adalah pencerahan politik. Matlamat tidak lain dan tidak bukan hanya sekadar memberi informasi agar warga kita sentiasa berinformasi, dan mungkin ada sedikit-sedikit komen saya. Tetapi saudara, prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Kalau saya tak bersetuju, nak menyantuni saya, tidak ada masalah. Hantarkan kiriman untuk kita berbincang kali itu. Asalkan gunakanlah bahasa yang harmonis, kerana kita adalah warga cinta damai. Ya, saudara M. Hai, saudara Yang Maya, Joka, Sat Piut, saudara Wak Lanang, Osana, saudara Jamal Arifin, Yash Das, Zaidi Zain, bila PRU 15, wallahualam bisawab. Dan hari ini sedikit laporan tentang kedudukan cuaca. Dari pagi tadi suasana mendung. Sebab itu saya katakan, tadi pun saya bercakap dengan teman-teman, saya bimbang melihat bahawa sejak 2 minggu ini suasana alam begitu suram, temaram. Apakah alam mau menyatakan sesuatu? Wallahualam bisawab. Tapi kepada teman-teman yang tinggal berhampiran dengan sungai, berhati-hati. Kalau hujan berterusan, bersedialah untuk dipindahkan ke tempat-tempat pemindahan sementara. Jaga keluarga kita, jaga harta benda kita, itu yang paling penting saudara. Sebab tu saya tengok saya dapat kiriman semalam. Ini saudara Mat Spana. Kata Mat Spana, ringgit semakin susut dalam poket. Saya pun senyum. Memang pun tidak siapa boleh menafikan kedudukan kita sekarang ni. Saudara Rocio, Roslan Mubin, saudara Abu Nem, saudara Saddam Hussein. Coca-Cola Moh tak nampak pun. Kalau tak sebut dia, marah pula saya. Bila saudara Mat Spana, dia kata ringgit semakin susut dalam poket. Bukan saja susut dalam poket. Awal pagi tadi saya terkejut juga. Kerana tiba-tiba saja ringgit didagangkan pada harga RM4.52 untuk $1. Tapi sebelum solat Jumaat, dia mengukuh balik pada RM4.49.7. Artinya saudara, walaupun dia naik turun dan sebagainya, masih lagi berlegar pada RM4.40 ke atas. Ini membimbangkan, kerana kalau wang kita ataupun ringgit kita semakin mula ganggu lah tu. Di Facebook bila sebut sikit dah mula ganggu. Saudara, ini bila ringgit kita tidak kukuh, kita memberi makanan daripada luar negara, tentulah barang-barang itu naik. Artinya yang kita import dari dunia, di luar daripada negara kita adalah lebih kurang 75%. Kita bergantung makanan kita pada negara luar. Apabila mereka para pedagang membawa masuk barang itu, mereka menggunakan pertukaran dolar Amerika. Kalau dulu RM2.52, RM3, sekarang dah RM4. Dah RM4.50 secara tinggi. Dan ini tentulah mengundang inflasi. Saya pun tidak tahu bagaimana kedudukan sekarang ni. Inflasi, kita ada pasukan jihad menentang inflasi. Tapi nyatanya bahawa harga barangan masih lagi beredar pada kadar inflasinya bukan 24%, sudah pun naik 4%. Dan ada menjangkau pada 6%. Harga barangan makanan. Keadaan ini agak menggusarkan kita, kerana saya melihat bahawa kestabilan ekonomi kita ni dalam keadaan yang in the limbo. Limbo tu maksud saya tidak menentu. Ini keadaannya. Dan kesan daripada itu, apabila ekonomi teruk, tentulah ia akan mengakibatkan warga kita menghadapi tekanan mental. Saya khawatir, saya bimbang waktu kita PKP dulu, ramai yang terkesan, ramai yang bunuh diri. Apabila nak beli barang pun tak ada. Saya melihat sekarang ni, apabila laporan Astro menyebut kadar dasar dalaman OPR yang dinaikkan 3 kali dah tahun ni saudara, tentu akan mengakibatkan kedudukan semakin meruncing. Jadi pada teman-teman, selalu saya nasihatkan berhemah bila kita berbelanja. Betul, kadang-kadang kita nak berbelanja dah tak ada nak beli macam mana. Tetapi inilah keadaannya. Saya mengharapkan agar pimpinan negara segera menangani permasalahan ini. Jangan sekadar dia membantu. Kita ada jawatan kuasa, jihad menentang inflasi. Sepatutnya segera
kita kena cari di mana pembekalnya. Kalau beras, ambil ada 5-6 pembekal utama ya, yang mereka mengimport masuk beras. Berjumpa dengan pembekal-pembekal tersebut, jangan dinaikkan. Kita faham harga dolar tinggi, begitu juga ikan, daging, keperluan asas manusia ini perlu saja. Minyak masak adalah cerita lah. Daripada RM17, RM19 sekarang ni beredar pada angka RM33, RM32, RM34 untuk satu botol yang 5 kilogram. Malahan kita mengharapkan agar minyak yang bersubsidi ini perlu dipertahankan supaya ia tidak meletakkan kehidupan rakyat dalam keadaan yang cukup tertekan. Itu gambarannya, saudara. Cuma saya tengok saudara Ismail ada kiriman pada saya. Ini boleh dilihatkan lelucon, saudara. Sebab dia kata semalam dia kata dia pergi ke IOI Mall di Puchong. Tujuannya adalah untuk mencari barang. Tiba-tiba dia kata dia nampak Dr. Mahathir berjalan-jalan dalam mall itu. Lepas tu dia balik katanya. Cuma apa yang pada pandangannya dia terkejut juga, dia kata bahawa Dr. Mahathir berucap. Dia kata dia tak kaya seperti bekas Perdana Menteri yang lepas. Dia tak kaya, tak ada apa pun. Tapi dia datang ke IOI Mall tu, dia naik kereta Rolls Royce. Saudara. Kalau sebiji kereta Rolls Royce ni berapa nilainya? Berjuta, saudara. Bila pemandu kereta, walaupun ada pemandunya, kereta yang naiki Rolls Royce. Tak ada duit apa benda. Itulah keadaannya. Itu yang kata cakap tak sebuah bikin. Baik, saudara, kita juga malam tadi saya menerima berita, tapi tak sempat nak saya wawarkan. Habis saja pencerahan saya menerima berita daripada teman kita di London. Waktu mengatakan bahawa kedudukan kesihatan Ratu Elizabeth dalam keadaan gering. Rupanya lewat dah sekitar awal pagi tadi, istana Buckingham Palace mengumumkan bahawa Ratu Elizabeth meninggal dunia pada usia 96 tahun di Balmoral, itu kediamannya di Skotlandia. Jadi menurut BBC pula, dia kata pihak istana menyebut Ratu Elizabeth yang kedua ini meninggal dalam keadaan damai. Ratu Elizabeth memerintah kerajaan Inggeris bukan 1 tahun saja, 70 tahun. Beliau merupakan ratu paling lama berkuasa. Putera Charles, anaknya yang sulung, dinobatkan sebagai Raja Charles ketiga. Susulan kemangkatan bundanya Ratu Elizabeth pada jam 6.30 petang. Itu sekitar, kalau kita 6.30 lebih kurang dalam pukul malam tadilah, sebentar tadi, di Istana Balmoral di Scotland. Ia sejajar dengan pelaksanaan operasi London Bridge, iaitu kod ataupun kata laluan untuk upacara perkebumian yang akan dilakukan dalam tempoh beberapa minggu atau beberapa bulan yang mendatang. Saudara, dan akhirnya Putera Charles dinobatkan sebagai Raja Charles ketiga, dan ini merupakan putera paling tua dalam kalangan 4 anak Ratu Elizabeth. Ratu Elizabeth kedua adalah tokoh paling lama memerintah Britain. Jadi pegawai istana Buckingham di London mengesahkan bahawa Putera Charles dinobatkan sebagai raja berkuat kuasa serta-merta, sekaligus menyandang gelaran raja yang pertama sejak keluarganya menduduki takhta pada 1685. Sebelum ini England mereka menobatkan ratu, iaitu permaisuri, tapi kali ini nampaknya Putera Charles, Prince Charles, dan permaisuri untuk England kali ini tentulah Camilla Parker. Banyak cerita tentang Camilla ni waktu zaman wujudnya ataupun zaman kehidupan Lady Diana. Apabila berlaku perceraian antara Putera Charles dengan Lady Diana yang menemui ajal di Perancis akibat kemalangan jalan raya, secara penuh misteri ya. Dan kini Camilla Parker bergelar sebagai ratu permaisuri Inggeris, saudara. Dan banyaklah hantaran condolence ataupun ucapan takziah daripada pemimpin-pemimpin dunia, termasuk Duli Yang Mulia Sri Paduka Tuan Agong, Raja Permaisuri Agong, dan Perdana Menteri kita juga turut menghantar kiriman
ucapan takziah kepada kerabat diraja England. Saudara jangan lupa, England adalah penjajah negara kita. Dan kita pun masih lagi banyak perkara-perkara yang kita pentadbir negara kita ini mengikut acuan daripada England, saudara. Baik. Itu usai tentang kedudukan Ratu Elizabeth. Tapi di negara kita ni, cuma awal pagi tadi, sebelum solat Jumaat, saya menerima kiriman katanya bekas Perdana Menteri, itu Datuk Seri Najib, kabarnya telah menarik balik saman pendakwaan salah terhadap kerajaan Malaysia. Pula dah, saya kata, bagaimanapun beliau mengekalkan samannya terhadap mantan peguam negara, itu Tommy Thomas. Jadi memang saya rasa kalau nak saman kerajaan ni selalunya sukar. Sebab selalu saya bercakap pada teman-teman, bila kawan-kawan bertanya dengan saya apa pandangan saya katakan selalunya undang-undang adalah milik pada government of the day. Itu undang-undang negara tu kena ikutlah. Kalau negara itu diperintah secara sosialis, sosialis lah. Kalau secara Islam, Islam lah. Kalau secara komunis, komunis lah. Kalau apa sahaja, the law is belong to the state. Itu mengikut kepahaman saya. Jadi Tommy Thomas bersedialah. Saya tak tahu apa yang akan dilakukan oleh para peguam Datuk Seri Najib. Saya nampak bahawa ini juga antara ciri-ciri untuk mendedahkan bahawa berlaku kepincangan yang di mana pendakwaan terhadap Datuk Seri Najib itu bermotifkan politik, saudara. Sebab itu sekarang ni saya mendapat khabar, sehingga saat ini kabarnya bahawa di kalangan Parti Pejuang pimpinan Datuk Mahathir masih berlaku perbalahan. Sebab itu tidak mungkin saya lihat, walaupun kita mendengar ini masuk bab politik, saudara, masuk gear 3, bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ada berjumpa dengan Datuk Mahathir, tapi di kalangan pimpinan dalam Parti Pejuang dengan Parti Keadilan masih lagi dalam keadaan yang bersengketa. Kerana timbalan Presiden Pejuang Datuk Marzuki Yahya, beliau masih tak puas hati, sebab dia masih lagi menempelak apabila mendengar kenyataan daripada Naib Presiden Keadilan Nurul Izzah yang menyatakan sebab kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan adalah kerana perbuatan dan tindakan Dr. Mahathir yang engkar pada janji menyerahkan jawatannya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Nurul Izzah dalam kenyataannya memberi sebab kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan kerana Dr. Mahathir tidak merujuk kepada Presidential Council terlebih dahulu, tetapi terus menyerahkan jawatan Perdana Menteri kepada istana. Itu yang saya nampak tahu saya. Sebab saya kata dulu dalam pilihan raya yang lalu semua mereka bertanding di bawah Parti Keadilan, tapi yang memerintah bukan Parti Keadilan. Itu keadaannya. Malahan Datuk Marzuki juga turut menyalahkan Tan Sri Muhyiddin dengan Azmin dalam langkah Sheraton. Tapi bagi saya, buatlah alasan bagaimanapun untuk rakyat mau mempercayai Parti Pejuang ataupun apa sajalah yang dilihat parti yang dipimpin oleh Dr. Mahathir, rakyat dah serik dah tak ada dah. Jadi tak perlulah Marzuki nak menyucikan atau mensucikan nama Dr. Mahathir, kerana umum telah mengetahui bagaimana penipuan terhadap janji seribu mimpi yang dilakukan oleh Dr. Mahathir era kepimpinan Pakatan Harapan dahulu. Ya, saudara. Cuma ini satu dia, saudara. Saya dalam keadaan sekarang ni saya hairan. Banyak orang bertanya, mempertikaikan kenapa UMNO mengambil keputusan untuk bergerak solo, walaupun pimpinan daripada PAS minta supaya diwujudkan balik muafakat nasional dan mahu supaya diwujudkan permuafakatan antara UMNO dengan Perikatan Nasional, sebagaimana yang sering dilontarkan oleh kluster Putrajaya ataupun kluster menteri. Mereka sehabis mungkin mahu diwujudkan satu bentuk kerjasama. Tapi UMNO, bawah pimpinan Datuk Seri Zahid Hamidi, kekal dengan keputusannya bahawa UMNO akan bergerak solo. Saya tahu kenapa. Ini jelas. Apabila sekarang ni heboh dalam media sosial mengatakan bahawa pimpinan PAS telah pun mengungkapkan kenyataan bahawa selepas saja pilihan raya umum yang akan datang, seandainya mereka berkesempatan untuk mentadbir negara, walaupun saya kata benda ni jauh panggang dari api, tetapi itu hasrat dilontarkan oleh pimpinan PAS bahawa calon Perdana Menteri mereka adalah Tan Sri Muhyiddin. Ini persoalan yang perlu dijawab oleh Datuk Seri Ismail Sabri.
Orang kata, ini lah, kata Dr. Monyeh-Monyeh ni buat apa? Nak menyantuni, nak buat baik. Kita faham bahawa keberadaan beliau sebagai Perdana Menteri dalam kerajaan yang rapuh ini, memang kita faham. Kerana sokongan daripada parti PBM, parti PAS. Tetapi, bila PAS menyatakan bahawa mereka telah membuat ketetapan, calon Perdana Menteri mereka adalah Tan Sri Muhyiddin. Jadi apa guna kita nak bekerjasama lagi? Dan apa artinya? Saya hairan, saya cuma nak bertanya kepada Ya Amat Perdana Menteri, sudahlah. Jangan kita pula terperangkap untuk ditipu oleh mereka. Sebab saya melihat mereka tidak ikhlas. Depan kata lain, belakang kata lain. Dan kita semua tahu bahawa apa yang diusahakan tidak akan mencapai kejayaan. Rakyat sudah faham. Kerana tidak mungkin kalau bila PAS mengatakan calon mereka Tan Sri Muhyiddin, saya kata bertambah merudum lagi. Saya hanyut. Kerana rakyat tahu waktu saat negara dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin, apa jadi pada negara? 17 bulan. Ada yang terkurung, yang bunuh diri. Wang negara dibelanjakan begitu besar, tapi tak nampak hasilnya. Dan ekonomi tidak ada penambahan. Cakap lain, kata lain. Kita janji ada pilihan raya, masih berdegil, tak nak mewujudkan pilihan raya. Serius drama. Saya tak mau katalah lembab dan sebagainya, tidak. Tapi untuk apa bila PAS? Saya faham. Sebab PAS sekarang ni tercari-cari rakan. Lebay-lebay ni sekarang ni tergapai-gapai. Macam orang nak kelemasan dalam sungai. Orang yang nak lemah dalam sungai ni saudara, lalu lalang pun dia akan paut. Jadi mereka merasakan bahawa mungkin yalah, parti PBM ni Tan Sri Muhyiddin pernah jadi Perdana Menteri. Mungkin PBM banyak wang. Mungkin. Kita tak kata begitu. Sebab itu kita mempersoalkan bagaimana kedudukan wang negara yang waktu itu diumumkan. Kita pun tak tahu, Parlimen pun tak bincang. Ada ke tak ada, betul ke tak betul. Bila mengumumkan, bila jadi Perdana Menteri itu, dia kata akan menggunakan wang negara sejumlah 600 bilion untuk ransangan ekonomi. Kita pun tak tahu benar ke tak benar, dah ambil ke tak ambil. Ini masih lagi dalam persoalan. Tapi kalau ada peruntukan itu digunakan, saya yakin mungkin Parti Pribumi mempunyai wang yang banyak. Jadi mungkinlah bagi pimpinan lebay-lebay itu. Sebab itu mereka menyatakan mereka nak bertanding 80 kursi. PAS membuat keputusan nak bertanding di 80 kursi, saudara. Bukan senang. Nak cari duit. Pilihan raya ni bukan satu benda yang mudah. UMNO sendiri terkia-kia nak cari belanja untuk dana pilihan raya. Dan kadang sekarang ni saya tak tahulah. Apabila mungkin dengan berpaut bersama dengan PBM Parti Pribumi di bawah Perikatan Nasional, mungkin mereka cuma mempunyai dana. Nak paut dengan UMNO dah tak ada dah. Dulu kalau ikut kata Datuk Lokman Adam, memanglah ada juga UMNO membantu PAS. Tapi mereka orang katakan nak kata mengenang budi pun tak ada. Habis dibalurnya UMNO setengah mati kita. Itulah kita ni paling tidak ni kita mengingat jasa teman-teman, kawan-kawan. Tidak, jadi ternyata pimpinan dalam PAS bukanlah teman sejati yang dicari. Dan bila mereka tiba-tiba mengumumkan bahawa calonnya jika pilihan raya, lepas pilihan raya, jika mereka menang adalah Tan Sri Muhyiddin, bukan Datuk Ismail Sabri. Artinya mereka sudah tidak lagi melihat bahawa Datuk Ismail Sabri ini berkemampuan untuk jadi Perdana Menteri. Dalam keadaan begini, saya nak tanya Yang Amat Datuk Ismail Sabri, untuk nak disantun buat apa lagi? Dan dalam keadaan sekarang, beliau sendiri sebagai Perdana Menteri, mewakili UMNO, nak ke mana lepas ni? Nak mengharapkan sokong dari siapa? Kita dah minta, ahli-ahli UMNO dah tambah marah. Saya cakap terus terang, ahli-ahli UMNO peringkat akar umbi dah semakin menjauh dan merajuk. Kesan daripada lontaran, permintaan, ketetapan akar umbi mahu diadakan pilihan raya umum, disegerakan. Tapi Yang Berhormat Perdana Menteri masih melengahkan. Bila Muhyiddin kata kalau nak buat pilihan raya, kena berbincang dengan mereka. Dalam keadaan begitu, suasananya, ahli UMNO akar umbi sudah dilihat semakin menjauh hati. Nak patah balik dengan UMNO, ini satu benda yang sukar lah. Kalau PAS sudah tak mengakui, tidak lagi menerima, artinya kepimpinan Datuk Ismail Sabri sudah seolah-olah ditolak oleh PAS. Saudara, ini gambarannya.
bagi saya terpulanglah kepada Datuk Ismail Sabri untuk memikirkannya. Sebagai seorang pemimpin politik, beliau masuk melihat. Dan saya nampak adalah kalangan keliling kelalang cubalah mempotretkan kehebatan Datuk Ismail Sabri sebagai pemimpin, ketulusan, jujur, macam-macam cerita lah kita dengar. Kita tengok ada dalam media sosialnya, dalam media arus berdananya, ataupun dipanggil political publicity, atau memberi gambaran kehebatan Datuk Ismail Sabri. Tetapi tidak lagi di mata PAS. Warga PAS tidak lagi melihat bahawa Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri ini orang yang sewajarnya diangkat atau diteruskan sebagai Perdana Menteri. Artinya mereka seolah sudah hilang kepercayaan. Tapi kerana nak mengekalkan jawatan di anjung kuasa di Seri Perdana, maka buatlah diam. Tetapi dalam waktu yang sama, dia mengumumkan calonnya adalah Tan Sri Muhyiddin. So, saya haraplah pegawai di PMO, pegawai Prime Minister Office, dan juga orang keliling kelalang, sebab saya katakan, kembalilah balik kepada landasan UMNO. UMNO jelas. Saya bercakap, saya tidak lari daripada kenyataan saya yang musim-musim lalu. Berbulan dulu saya dah bercakap. Seandainya sesuatu terjadi pada Yang Amat Perdana Menteri, kitalah, warga UMNO lah yang akan memapah beliau. Kerana keberadaan beliau sebagai naib Presiden UMNO. Kita tidak melupakan beliau sebagai antara pimpinan di tingkat 38. Tetapi, ini kawan-kawan dekat PMO masih lagi menyinggung sana sini. Presiden pun ada juga kalangan orang keliling kelalang yang seolah-olah nak menasihat Perdana Menteri, mencabar Presiden UMNO, kata itu, kata ini, merendah-rendahkan martabat Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Haji Hassan sebagai Timbalan Presiden. Jadi saya melihat bahawa tindakan itu bukan menguntungkan. Kalau nak balik nanti ke UMNO pun, orang UMNO dah tak ada. Nak ke mana ni lepas pilihan raya ni? Mungkin sebab itu agaknya, maka Datuk Ismail Sabri berusaha untuk melengah-lengahkan pilihan raya. Besar kemungkinan. Jadi alangkah palang terus sajalah sampai habis tahun ni. Mungkin. Tetapi ahli lagi bertambah marah ahli UMNO pada beliau. Benda ni satu benda yang bagi saya agak malang lah. Seorang yang mewakili UMNO menjadi ketua kerajaan yang sepatutnya didukung dan disokong sepenuhnya oleh warga UMNO dalam keadaan kita kalah pilihan raya. Dan tiba-tiba dalam keadaan begini, saya melihat warga UMNO semakin menjauh diri. Banyak saya tengok kawan-kawan yang menghantar kiriman pada saya nak baca sikit nanti. Walaupun sekarang ni saya nak baca sikit tentang, adalah kononnya mereka tercari-cari isu, khususnya parti PBM. Bahawa hari ni bila Tan Sri Muhyiddin pergi ke Paguh, katanya balik kawasan dia, dan dilontarkan besar kemungkinan Datuk Razali Ibrahim, iaitu Ahli Majlis Tinggi, Ketua UMNO bahagian Muar, akan bertanding di Paguh. Saya tak tahulah apa tujuannya, apa muslihatnya. Apakah nak bagi orang Paguh marah? Ini keadaannya. Tapi saya rasa ahli UMNO Paguh dah dapat membaca segala taktik politik yang cuba dilontarkan oleh Tan Sri Muhyiddin. Dan saya lihat Datuk Mat Ismail dia kekal ahli-ahli di peringkat akar umbi di Paguh, kukuh. Zul FZ, siapa yang cakap tu calon PM ialah Muhyiddin. Itu yang bercakap yang berlegar, saudara. No money no talk. Ni pas ni saudara Abu. Ini saya melontarkan apa yang ada dalam media sosial. Heboh dah sekarang ni. Secara berbalik soal isu. Jadi bagi saya lah, untuk di Paguh tu saya mengharapkan agar Datuk Mat Ismail dikekalkan. Kerana dalam pilihan raya dulu beliau menentang Tan Sri Muhyiddin, dia dapat 16,000 lebih. Dan hari ini sokongan terhadap Tan Sri Muhyiddin mengelongsor teruk, kerana pengundi-pengundi bukan Melayu tak bersama dengan beliau. Ada 11,000 di situ. Ingat saudara? Sebab tu saya katakan, kalaulah PAS buat keputusan, ini PAS dulu cakap je, mereka nak bertanding di 80 kerusi. Ini pengumuman daripada salah seorang pemimpin PAS. Itu Menteri Besar Kedah, dia kata PAS nak bertanding 80 kursi. Jadi kalau 80 kursi, PBM nak bertanding berapa kursi? Gerakan nak bertanding berapa kursi? Jadi artinya dalam pakatan mereka pun masih lagi berantakan perebutan untuk kursi. Saya tak boleh nak kata apalah, ini kenyataan Sanusi. Katanya perkiraan bahawa dari seluruh 80 kursi, PAS berharap untuk menang lebih kurang dalam separuh jumlahnya, iaitu 40 kursi.
Pun saya kata, kalau nak bertanding 80, berusahalah untuk menang 80. Kalau masuk bertanding nak menang 40, main acah-acah buat apa? Ini keadaan saya pun tak tahulah lebay-lebay PAS ni. Sipil politik apa yang mereka gunakan, saya tak tahu. Dan dalam keadaan sekarang ini, tiba-tiba dilontarkan kenyataan bahawa calon mereka kalau menang nanti tentulah Tan Sri Muhyiddin. Ini satu hal yang agak menggemparkan. Dan PMO Office kena, kalau itu hari Tan Sri Muhyiddin menyatakan beliau akan bertanya pada pimpinan PAS dalam mesyuarat pimpinan tertinggi Perikatan Nasional. Berhubung kenyataan Lebay Hadi tu, dia kata bahawa PAS berusaha ada berunding dengan UMNO. Tapi akhirnya ternyata cakap kosong. Sekejap tu kita pun marah juga. Betul ke ada perundingan? Sedangkan Presiden kata tak ada. Timbalan Presiden bagi tahu tidak boleh ada perundingan dalam gelap. Jadi apakah mereka nak memecahkan keyakinan kita pada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri? Sebab setahu kita yang rapat dengan mereka saat ini tentulah Datuk Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Dan dua-dua pemimpin daripada PAS dan PBM ini berada dalam kabinet Datuk Ismail Sabri. Dalam keadaan begitu, jadi apakah dilontar kenyataan begitu oleh PAS? Dan hari ini PAS pula mengatakan nak bertanding 80 kursi. Bantai korang lah. Hari ini saya tidak boleh menafikan. Tidak boleh dinafikan bagaimana yang dilaporkan oleh MyTV Online bahawa besar kemungkinan akan bakal wujud tim A, tim B dalam UMNO. Ini yang saya sedihkan. Jadi tim A itu adalah mereka kluster-kluster yang bersama yang di Anjung Putrajaya, di Anjung Sri Perdana. Dan tim B adalah kalangan marhain warga UMNO Akar Umbi yang berteguh di belakang Datuk Seri Presiden, Datuk Seri Zahid Hamidi. So, apakah akan berlaku pertembungan? Saya pun tak tahu. Sebab memanglah kita tidak nafikan bahawa terdapat juga kalangan pemimpin UMNO ni, mereka terpukau dengan tawaran-tawaran scheme of thing yang ada, tetapi tidak berlaku di peringkat Akar Umbi. Bolehlah, taburlah duit bagaimanapun. Jadi anda punya kuasa sebagai menteri dan sebagainya. Bolehlah bila datang turun ke bahagian-bahagian orang sambut, bukan tak sambut. Hari ini kabarnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga ada di Kelantan. Tapi Akar Umbi datanglah kerana menghormati beliau sebagai naib Presiden UMNO. Tapi untuk meletakkan beliau sebagai Presiden UMNO, saya rasa hati sudah banyak terluka. Hari ini hati yang terluka, hati warga UMNO cukup terluka kerana permohonan mereka, permintaan mereka, usul mereka tak mau bekerjasama dengan PBM. Sudah-sudahlah kita dengan PAS ni nak diadakan pilihan raya sesegera mungkin, tapi seolah dinafikan. Jadi apa rasa ahli-ahli peringkat Akar Umbi apabila suara mereka tidak ditangani? Sebab itu saya katakan benda yang agak berbahaya dari segi political suasana politik untuk Datuk Seri Perdana Menteri. Jangan dilukakan hati warga. Warga memang kecewa amat sangat bila menanti bila nak pilihan raya. Jadi membuatkan mereka ternanti-nanti. Sebab itu saya mengatakan, cara saya kena judul perbicaraan kita ialah bagai menampi beras dalam antah. Dah tak ada apa pun dah. Nak ditunggu lagi, nak disantun buat apa lagi? Ini yang kita hairan. Perdana Menteri ni, dia tampi tu ada ke beras dalam antah yang ada dalam kabinet beliau? Di kalangan orang PAS, di kalangan orang PBM. Nak cari orang yang bersama. Tak ada. Malahan kebanyakan mereka daripada PBM ni adalah orang yang melompat, yang mengkhianati UMNO. Jadi warga UMNO terasa hati. Ini saya haraplah para penasihat Yang Amat Perdana Menteri, dulu lagi saya cakapkan, kalau Perdana Menteri benar-benar ikhlas untuk meneruskan karier sebagai Perdana Menteri, UMNO tak ada masalah. Apabila Datuk Seri Zahid Hamidi menyatakan calon poster boy Datuk Ismail Sabri, semua tepuk tangan tanda setuju. Satu dewan bersetuju. Tapi balasannya bagaimana? Dilewat-lewatkan. Kita tak mau bercakap bahawa Perdana Menteri tak mau campur tangan lah dalam isu Datuk Seri Najib, dalam isu Datuk Seri Zahid. Kita tak mau cakap, kita ketepikan. Itu soal mahkamah, biarlah mahkamah. Tetapi kita merasakan bahawa beliau seolah-olah mengizinkan
apa yang dilakukan oleh pimpinan terdahulu. Bila saja tersiar, ada kononnya ada perjanjian sulit dan sebagainya, perjanjian antara Datuk Ismail Sabri dengan Tan Sri Muhyiddin, dan yang diheboh selama ni. Jadi ahli akal umum mengatakan, apa ni? Keadaan begini kenapa boleh berlaku? Sebab itu saya dikabarkan, ini MyTV Online juga ada menyiarkan dalam dia punya portal media sosialnya bahawa menjelang 17 September nanti, saya tak tahu ada ke tak ada mesyuarat agung UMNO, ni mesyuarat Majlis Tinggi. Katanya ada beberapa ahli Majlis Tinggi UMNO yang akan digugurkan, yang dilantik, bukan yang dipilih. Kuasa untuk menggugurkan ahli-ahli Majlis Tinggi UMNO yang dilantik itu terpulang pada kuasa Presiden. Tak ada siapa boleh mempersoalkan. Dia nak lantik siapa pun, hak dia. Dan dia nak menarik balik pelantikan itu pun hak dia. Yang tak boleh adalah ahli yang dipilih. Ahli Majlis Tinggi UMNO yang dipilih itu tak boleh. Cuma yang berlaku pada Datuk Lokman Adam. Kerana sebab itu beliau dipecat sebagai ahli dulu. Waktu itu Tan Sri Anwar Musa adalah sebagai Susah Agung. Biro Disiplin, mengambil ketetapan, bawa ke Biro Politik, bawa pada pengurusan. Maka dia ambil keputusan memecat beliau sebagai ahli UMNO. Maka gugurlah jawatan sebagai ahli Majlis Tinggi. Sebab itu sampai sekarang ni Datuk Lokman Adam tak boleh memegang jawatan sebagai ahli Majlis Tinggi. Kerana peraturan UMNO itu jelas. Ahli yang dah dipecat, nak masuk balik, kena tunggu sekurang-kurang 3 tahun. Baru boleh memegang apa-apa jawatan. Tetapi, ahli yang dilantik oleh Presiden, boleh. Ahli-ahli yang dilantik oleh Presiden di kalangan Majlis Tinggi, kabarnya, ada beberapa orang nanti akan dipecat. Saya tak tahu siapa mereka. Tapi melihat laporan daripada MyTV Online, so saya tunggulah kalau ada penafian daripada tingkat 38. Saudara, ini keadaannya. Sebab itu yang saya katakan wujudnya tim A, tim B dan sebagainya, saudara. Teman-teman ada menghantar kiriman kepada saya. Sebab kita harus lihat komen daripada grassroots. Dia kata keputusan Majlis Tinggi tidak boleh mengatasi keputusan usul PAU. Itu Perhimpunan Agung dan Perhimpunan Agung Khas. Itu keputusan PAU untuk diadakan pilihan raya secepat mungkin. Jadi walaupun Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri sebagai naib presiden, yang dia katakan bahawa top 5 dan sebagainya, menentukan tarikh dan sebagainya, bahawa sedangkan ahli dah bagi tahu. Jadi kuasa Majlis Tinggi tak boleh mengatasi kuasa PAU. Kita dah tahu, kita faham. Dari dilewatkan lagi, negara akan mengalami musim banjir. Sekarang ni pun dah mula musim hujan. Sepatutnya kita dah buat pilihan raya terlepas. Sebab itu saya katakan tadi, luka hati di kalangan warga UMNO. Sukar untuk dipulihkan hati yang terluka ini, saudara. Dia kalau mereka marah, boleh lagi disawahkan. Kalau rasa marahlah dengan Perdana Menteri, okey, tak ada masalah. Tetapi kalau hati terluka, apabila permintaan mereka tidak disantuni, ini masalahnya, saudara. Dan ada pula mengatakan kalau keadaan ni sekarang ni ada macam Datuk Lokman Adam, dia lebih lantang. Sebab beliau mengalami, kalau beliau boleh dipecat, apakah orang lain tak boleh dipecat? Sebagai ahli UMNO, kalau mereka melanggar keputusan parti dan mengkhianati parti, dilihat berdolak dalih dengan parti, sedangkan parti dia buat keputusan begitu. Sebab saya melihat akhirnya sekarang ni Presiden pun dalam keadaan terdesak, terhimpit beliau. Memang sekarang ni Datuk Seri Zahid sedang sibuk memikirkan untuk berhadapan dengan perbicaraan dan sebagainya. Tapi bila adanya pimpinan UMNO yang dipilih oleh perwakilan dan mereka menjawat jawatan di tingkat 38, daripada timbalan Presiden bawalah kepada Majlis Tinggi, orang yang dipilih ini, tiba-tiba mereka dilihat mengkhianati parti. Apakah tidak boleh tindakan diambil? Apakah Biro Disiplin tidak boleh mengambil tindakan? Warga UMNO sudah pun menuntut macam-macam. Saudara SSB, kami akar umbi mahukan Datuk Lokman Adam jadi calon PRU. Itu kemudian soal jadi calon pilihan raya itu terpulang pada kuasa Presiden untuk memberi watikah. Sebab itu mereka kalau boleh nak disingkirkan Datuk Seri Zahid ni, supaya watikah itu ditandatangani oleh Tok Mak Hassan. Jadi kalau boleh Tok Mak Hassan pun nak disingkirkan, supaya watikah itu boleh ditandatangani oleh naib Presiden. Itu unjuran politik mereka. Tapi saya tidak nampak benda itu boleh berlaku keadaan sekarang ni. Jadi keadaan sekarang ni apa? Saya melihat pula satu kiriman saudara Rizal Endau. Dia rajin memberi pandangan. Dia kata dah berapa kali dah kita minta janganlah dipersoalkan
janganlah dibentangkan bajet sebelum pilihan raya umum. Ini permintaan ahli akaumbi juga. Kita tak mau ada pemilihan parti sebelum pilihan raya umum. Yang kedua, kalau boleh, jangan kita bentangkan bajet. Kerana uyu santun macam mana pun tetap ada yang tidak puas hati sebelum pilihan raya umum. Apatah lagi seandainya bajet itu ditolak. Saya melihat bahawa dalam keadaan sekarang ini, dan saya berbual dengan teman-teman. Tadi saya berkesempatan makan tengah hari bersama dengan Yang Mulia Tengku Razili Hamzah. Saya bertanya kepada beliau, apakah persoalan yang dibangkitkan oleh Lim Guat Eng bahawa tidak boleh Perdana Menteri membentangkan bajet. Tengku Razili kata memang begitulah. Sebab menurut undang-undang, dari segi undang-undang dan perlembagaan, Menteri Kewangan saja yang boleh berbicara membentangkan bajet di Parlimen, bukan Perdana Menteri. Jadi kalau ini berlaku, mana melanggar perundangan. Itu bab satu. Yang kedua, saya bercakap dengan 3 orang ahli Parlimen daripada Parti Keadilan. Terus terang saya cakap terang saya bercakap dengan 2 orang ahli Parlimen daripada DAP. Saya bertanya juga dengan 2 orang ahli Parlimen daripada Parti Amanah. Kesemua mereka menyatakan kepada saya, boleh bentanglah. Tetapi dia pada 3 bulan nanti, bajet pertama akan dibentangkan, itu supplementary budget, itu bajet tambahan atas perbelanjaan yang dilakukan oleh Datuk Ismail Sabri sepanjang beliau menjadi Perdana Menteri. Maka mungkin berbelanja lebih, jadi boleh, itu dibolehkan, dan dia akan memberi perinciannya pada sidang Parlimen 3 bulan Oktober nanti. Itu boleh. Tapi kalau ditolak, maka runtuh. Itu persoalan. Yang kedua, apabila bajet akan dibentangkan pada 7 bulan. Saya mendengar daripada kenyataan ahli-ahli Parlimen sebut, mereka yang akan berada dalam Dewan. Mereka yang akan mengundi ya ataupun tidak. Dan saya bertanya kepada mereka, saya kata bagaimana kalau bajet ini sekali lagi permintaan daripada istana agar bajet diluluskan. Mereka mengatakan mereka tetap dengan ketetapan. So sekarang ni, kalau Parti Keadilan, kalau Parti DAP, kalau Parti Amanah, kalau Parti Warisan dan ahli-ahli Parlimen daripada Sarawak tak menyokong, ke mana perginya? Ke mana Datuk Ismail Sabri nak mengadu, nak menggantung harap? Untuk bergantung pada UMNO, kita cuma ada 42 kursi. Daripada 42 kursi itu, ahli-ahli Parlimen, 1 ada di Kajang. Dia tetap tidak akan dapat hadir ke Parlimen. Yang kedua, Yang Mulia Tengku Razili Hamzah. Beliau dah istilah dari awal-awal lagi. Dia tak mau campur, dia kata. Saya bebas, tak mau campur lah, dia kata sekarang ni. Dengan keadaan suasana politik yang tak menentu ini. Dia nak jaga rakyat kawasan dia saja di Gua Musang. Itu pandangan Yang Mulia Tengku Razili. Dan saya bertanya pada beliau, bagaimana kalau bajet ditolak? Dia kata kalau bajet ditolak, maka runtuhlah kerajaan. Jadi kalau runtuh kerajaan macam mana? Dia kata kalau itu berlaku, maka Datuk Seri Ismail Sabri sewajarnya menghadap Agong, menyerahkan balik kuasa itu pada Agong. Terpulanglah pada Duli Yang Mulia Tuan Agong, sama ada mau menggantikan ataupun memperorokkan. Suasana dalam keadaan yang limbo, nak jaga ekonomi negara secara. Jadi macam mana era Tun Razak dulu. Era Tun Razak, maka diwujudkan Mageran. Jadi kuasa Mageran ini terpulang pada kuasa Duli Yang Mulia Tuan Agong untuk melantik sesiapa saja, yang tidak lagi bergantung kepada kepartian. Tak ada lagi mengatakan orang ni wakil parti banyak, orang dapat sokongan macam yang waktu Dr. Mahathir tak jawatan, adakan akuan bersumpah ahli Parlimen, andakan Tan Sri Muhyiddin, jumlahnya cukup lebih daripada 114. Ini tidak berlaku lagi. Begitu juga bila Tan Sri Muhyiddin berundur daripada jawatan Perdana Menteri, nak lantik, maka Datuk Ismail Sabri kononnya disokong oleh 114 ke 120 orang kononnya, maka cukup bilangan, maka beliau dilantik sebagai Perdana Menteri. Ini tidak akan berlaku. Dan saya pun yakin, tentulah ke bawah Duli Yang Mulia Tuan Agong pun dia berbosan lah, apa hal lah korang ni, orang politik ni tak habis-habis ST, SZ, bila nak selesainya? Maka waktu itu tentulah Majlis Raja-Raja Melayu akan bersidang mengatakan kalau ini keadaannya, maka Majlis Raja-Raja Melayu yang dipimpin oleh Duli Yang Mulia Tuan Agong akan mengambil alih balik dan adalah menggantung Parlimen. Bila Parlimen digantung, terpulang pada tuanku untuk melantik sesiapa saja
yang pada fikiran baginda boleh mentadbir negara tidak lagi berasas daripada parti. Dan takbirlah negara ini yang saya katakan dilantik sebagai interim prime minister. Macam mana saya katakan dululah, patutnya ada dah itu kabinet, war cabinet. Tak ramai pun menteri, dalam 10 orang ke 15 orang. Zaman Tun Razak tu saya ingat 7 orang je mentadbir negara, sehinggalah dapat dipulihkan ekonomi, dapat dipulihkan keselamatan dan ditenangkan suasana politik. Hari ini suasana politik bergeduduk bersara. Macam saya katakan, untuk diadakan pilihan raya sekarang ni pun saya tidak yakin adanya mana-mana parti politik yang mampu untuk menggamit yakin rakyat untuk dijadikan sebagai dominan parti. Benar, saya nampak kebangkitan Parti Keadilan. Dulu lepas pilihan raya di Johor itu hari, keadilan seolah hilang daripada radar. Tetapi apabila Rafizi mewujudkan pertandingan antara dia dengan Saifuddin, diwawarkan, wujud balik keadilan. Jadi akhirnya parti-parti lain tenggelam, maka muncul keadilan. Dia politik ni saudara perlu disebut selalu. Sebab itu kita mengharapkan warga UMNO kena sentiasa menyebut UMNO supaya tidak lari daripada pemikiran rakyat. Soal suka ke tak suka soal lain, tapi ada dalam pemikiran. Ini dilakukan oleh Rafizi. Wujudnya keadilan. Sedangkan waktu itu keadilan lepas pilihan raya di Johor, banyak orang dah kata dah hilang daripada radar. Jadi bila adanya pertandingan antara Rafizi dengan Datuk Syafuddin Nasution, timbul balik. Dan hari ini mereka sudah mula menggerakkan. Bila Rafizi dilantik sebagai timbalan, ada respon, orang ni suka, orang tak suka. Rafizi pula tu mula menyelongkar segala keburukan yang berlaku apa semua, dia dilihat sebagai hero. Bawa ke mahkamah, saman dia pun dia akan dilihat sebagai hero. Dan ini membuatkan yakin rakyat datang balik pada Parti Keadilan. Sebagaimana sebelum pilihan raya 2018 dulu. Ini gambarannya. Dan dalam keadaan begitu, masih lagi keadilan tidak boleh untuk membentuk kerajaan. Saya, dari segi dapatan saya, jumlah pengundian dan sebagainya, belum ada kedudukan. Begitu juga UMNO. Dengan berlakunya sekarang ni keburukan, dan saya yakin kalaunya apabila Presiden UMNO menetapkan bahawa ini calon-calon yang diturunkan nanti, ramai juga ketua-ketua bahagian orang lama, wolot-wolot ini tidak diturunkan, mereka akan melakukan caketing. Caketing ini sabotah dari belakang. Ini di kalangan kluster menteri, kluster timbalan menteri, kluster pengurusi-pengurusi JLC. Mereka tentu akan melakukan tindak balas. Jadi keadaan ini berlaku, maka UMNO juga, UMNO akan bertanding sekitar 120. Dapatan saya akan meletakkan calon 120 kursi. Dan kita nak menang 120. Tapi kalau adanya perangai orang yang mementingkan diri mereka, yang memikirkan jawatan mereka, jadi rakyat akan marah. Keadaan inilah. Tapi keyakinan saya bahawa UMNO still boleh jadi dominan majority di kalangan minority untuk menubuhkan kerajaan. Jadi keadaan ini akan berlaku saudara. Dalam sidang parlimen yang akan bermula pada 3 September. Saya berbual tadi dengan Yang Mulia Tengku Razali, saya bertanya macam mana kedudukan ekonomi. Ekonomi dia kena parah dalam keadaan sekarang ni. Dan apabila dilanjutkan lagi, saya tidak nampak kalau tak dibuat dalam bulan ini. Saudara, tunggu pula bulan Oktober nanti. Musim hujan dah datang. Bak kata Tok Mak Hassan, takkanlah nak biarkan rakyat mengundi, pergi berenang untuk memangkah mengundi. Ini satu masalah. Saudara Rahmat Rosdan, KJ tu tweet dengan Rafizi. Dia memang rapat dengan Nurul Izzah. KJ ni sekarang ni memang nak cari kawasan selamat. Sebab itu saya katakan, kalau betul-betul dia hebat, pergilah bertanding dekat Kepala Batas. Sekarang ni KJ pun dalam kelemasan. Tapi bagaimanapun, saya dah bercakap soal Khairi Jamaluddin ni, saya dah malah dah dulu pun kita dah balun dia setengah mati doi. Sebab kita merasakan tidak ada, dia merasakan dia bijak, kononnya dia pandai segala-galanya apabila berlaku COVID-19. Saya bercakap terus terang saya rupanya pembelian vaksin juga wajar disiasat oleh SPRM. Sewajarnya. Tapi sedang menanti waktu yang sesuai. Usai pilihan raya nanti, adanya kerajaan baru, maka akan dibongkar satu persatu. Bagaimana pembelian vaksin ini dilakukan, wang negara diambil berbilion-bilion. Bukan sikit saudara, berbilion-bilion.
Saya dengar juga Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam dia berjumpa dengan anak-anak muda profesional. Dari segi lawyernya, doktor ada, engineer, ramai saudara. Dan dia menyatakan bahawa seandainya kerajaan yang baru terbentuk nanti akan dibongkar lagi. Itu tentang bagaimana kontrak-kontrak yang melibatkan 5G katanya. 5G ni memang besar saudara. Dan kita juga warga UMNO pun nak minta juga agar dibongkar apa berlaku pada Bistari Net. Bistari Net berbilion saudara, wang negara. Ertinya sekarang ni saudara, rakyat tengah tunggu untuk melihat mereka yang melakukan kebobrokan, mereka yang tidak amanah, mereka yang mengkhianati keyakinan rakyat, meletak mereka sebagai pemimpin, akhirnya mereka berlaku curang. Wang negara dihabiskan sebegitu banyak, berbilion-bilion. Sebab itu saudara, apabila kita bercakap tentang kepimpinan Tan Sri Muhyiddin, rakyat dah serik. Kerana mengikut pengumuman beliau waktu lantik sebagai Perdana Menteri, dia kata negara akan menggunakan wang sejumlah 600 bilion untuk ransangan ekonomi. Kena ada lagi lah sebagainya untuk Mak Minah lah, Pak Cik Salih dan sebagainya. Sejauh mana benda itu terlaksana? So, secara acai bentayan betul, 600 bilion Midin, rakyat tak lupa. Dan rakyat akan menuntut usai pilihan raya akan datang. Jadi, saudara, tenang-tenangkan fikiran, kita tunggu apa result pula antara Terengganu lawan dengan Johor JT pertandingan bola sepak. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berhujung minggu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.